Hi there, this is an exclusive Assalamualaikum Coach Syawal. Assalamualaikum Cik Puan Mimi Chua. Assalamualaikum Tuan Jaafar. Hai Alia, dah sampai Seremban. Kita dah Hai Coach. kita dah dah live di page sekarang. Okay. Sebelum tu kita tunggu sikit lagi. Kita akan tepat pukul 9 baru kita ni kan. Baru kita akan ke udara. Benar-benar sebenar-benarnya, tiada benar selain kebenarannya. Okay. Saya nak kena off. Alright. Okay. Well, kita sembang-sembang sikit sementara tunggu orang masuk ni. Sila unmute diri anda. Ada baca dekat dalam grup? Sila unmute diri anda. Saya bercakap daripada tadi tak dengar. Langsung tak dengar. La ilaha illallah. Kau cakap sorang-sorang daripada tadi saya. Okey, tak pasal tak termute. Okay. Kita tadi ada seorang baru masuk, Tuan Hazrul. Ada tiga dah. Tuan Jaafar, ada Cik Puan Mimi Chua, ada Tuan Hazrul. Tak silap saya, Tuan Jaafar ni saya kenal melalui grup WhatsApp, grup WhatsApp kereta, bengkel kereta. Jadi Tuan Jaafar, Apa dia? Saya kenal Tuan Jaafar ni dari grup WhatsApp bengkel kereta. Dia ada banyak grup WhatsApp pasal kereta kan. Jadi dia bagi dekat saya, kenal melalui saya. Rajin Tuan Jaafar ni ikut kita punya ni. Tuan Jaafar ni saya rasa dia tak dengar ni suara kita. Sebab dia punya audio tak connect. Kena bagi dia yang apa yang Amir bagi dekat dalam chat ni boleh bagi dekat dalam WhatsApp. Takut dia tak perasan. Nanti dia ingat kenapa orang ni bercakap tapi suaranya tak dengar. Mana tadi? Sini dia. Welcome Tuan Hazrul. Terima kasih. Welcome Tuan Sazali. Nampak kukunya ha. Balik kuku tu Tuan. Kena unmirror. Terbaik. Tuan Sazali, sihat Tuan Sazali? Alhamdulillah. Cantik lah. Berapa tu? Background. Siapa nama lelaki belakang tu? Lee Min Ho. Cik tak bukan. Lain. Okay. Cikgu Farhan, Mat. Wah. Farhan, Mat. Masya Allah. Apa khabar Cikgu Farhan? Welcome Cikgu Farhan. Terima kasih bersama-sama dengan kita malam ni. Tak dengar suaranya Cikgu Farhan. Okay, kita nantikan sikit lagi. Kita dalam seminit 2 lagi Wan. Boleh. Ni mungkin kita boleh terus start lah kot. Sebab nanti mereka boleh tonton daripada kita punya ni juga. Live sebelum digugurkan. Apa dia? Sebelum digugurkan. Coach Ida boleh dengar saya dengan jelas ke? Boleh. Sangat boleh. Boleh. Coach Ayong. Terima kasih setiap minggu Coach Zulaimi bersama-sama dengan kita di FB page kita. Terima kasih banyak. Terima kasih Coach Ayong. Saya dari sini saya tak boleh nampak lah. Dari mana Wan? Tengok kat phone ke tengok kat laptop? Kat phone. Dia kena masuk kat page. Dia ni kena tak tahulah. Dia kita Apple digigit sebelah.
Saya tidak pasti siapakah di belakang skrin yang bernama Wan, sama ada dia Tuan ataupun dia Cik Puan. Apa-apa pun terima kasih Wan sebab bersama-sama dengan kita. Terima kasih Cik Puan. Boleh Tuan Cik Puan Tak pasti. Jadi saya panggil Wan je lah ya. Terima kasih Wan. Cikgu Farhan, apa khabar Cikgu Farhan? Dengar ke? Suara saya rasa mic Cikgu Farhan ada problem. Saya rasa mic Cikgu Farhan tak kedengaran suaranya. Okey Wan, masa sangat mencemburui kita. Okay. Saya kena cakap betul-betul bahasa, kena elok-elok sikit. Kenapa Gush? Kenapa Gush lah? Saya takut nanti kan ayat saya salah pula. Jadi saya kena cakap elok-elok lah. Kan tersasyul lah kan. Terima kasih kepada semua yang hadir. Keluar gambar kereta Tuan Hazrul. Okay. Apa ni? Malam ni kita nak cerita apa tu Syawal? Kita hari ni nak cerita insyaAllah. Sebelum saya teruskan nak cerita pasal apa, Kak Melo, apa khabar Kak Melo? Tengok daripada kereta, Masya Allah. Terima kasih Kak Melo. Hati-hati. Alhamdulillah. Kak Melo, nama Kak Melo ada juga nama Kak Fadilah juga. Kak Melo pun Kak Melo juga kan? Melor tu dia punya brand. Ding. Macam baik. Adukan bakar. Okey, hati-hati. Yang penting hati-hati Kak Fadilah, Kak Melo. Yang penting hati-hati dalam memandu sambil nak mendengar. Sambil melihat saya, takut nanti hati-hatilah, hati-hati. Betul. Hati-hati siapa yang tengah drive. Siapa yang di belakang skrin, yang tidak on skrinnya, hati-hati. Wah, Tuan Sazali sudah bertukar. Ini macam tim kuku marah. Okey, berbalik. Merah ke kuning dah. Tengok bawah pula ada kereta. Berbalik daripada soalan Kushila tadi. Malam ni kita nak cerita apa Malam ni kenal diri sikit Coach Syawal. Sebab biasanya sebelum ni saya dengan Coach Ijul kan. Ya, betul. Saya rasa saya dengan Coach Ijul ni mungkin ada lagi yang tidak kenal. Nama diberi Syahilah Hakim, panggil saya Coach Sheila. Macam tu je lah kan. So kita punya ini Coach Syawal sedikit saya intro sebelum diperkenalkan diri dia. Merupakan antara super senior di dalam kita punya team Evoing. Super senior Kira tua lah dia. Dah tua dalam usia di dalam Evoing lah. Walaupun nampak muka budak sekolah darjah 1 kan. Okay? Tapi pengalamannya usia di dalam industri jualan ni alhamdulillah sudah lama. Dan beliau adalah merupakan salah seorang, sebab kami ada beberapa warrior, salah seorang daripada sales warrior kita di dalam Evoing. Okay. Antara top performer jugalah. Alright, sila Coach Syawal. Okay, terima kasih Coach Sheila. Okay, tuan-tuan dan puan-puan yang mendengar dari Zoom dan juga yang mendengar dari live. Lagi sekali terima kasih banyak-banyak. So, Assalamualaikum. Pagi. Okay, kita pakai orang pagi ni. So, insyaAllah hari ni tuan-tuan dan puan-puan kami berhajat nak berkongsi pada tuan-tuan dan puan-puan satu topik. Tapi sebelum kita cerita pasal topik itu, sedikit saja tentang saya. Seperti mana Coach Sheila maklumkan tadi, saya Syawal. Boleh panggil Coach Syawal ke, boleh panggil Syawal ke Cik Syawal, terulang lah. Jadi, saya terjerumus dalam dunia sale ni, alhamdulillah. Terlibat dalam dunia sale ni, alhamdulillah tak lama, sudah melebihi 10 tahun. Jadi rupa-rupanya apabila saya dah lalui kehidupan ni baru saya sedar saya dah terlibat buat hasil ni dari zaman sekolah lagi rupanya. Dari zaman sekolah lagi saya terlibat buat hasil zaman sekolah. Panggil orang datang beli ikan, saya jual ikan. Lepas tu adalah macam-macam lah. Dalam tempoh lebih 10 tahun ni macam-macam produk yang telah saya terlibat untuk dalam bidang sale, makanan, kesihatan, lepas tu servis, pendidikan dan sebagainya. So, alhamdulillah. So dalam tempoh beberapa tahun tu sudah pastilah saya banyaknya terhantuk, banyak buat salah lah. Sebab kita buat tanpa ilmu kan.
Apa Syawal Gahas betul je. Ya betul. Jadi apa nama dalam tempoh tu ada banyaklah kita terhantuk, ternadah, jatuh tersungkur semua. Tapi syukur Alhamdulillah masih lagi Tuhan kekalkan kita punya semangat dalam sales ni. Jadi ada juga pernah juga apa nama ni buat sale, pendapatan sale seminggu dalam waktu tu dah berkeluarga, anak seorang, seminggu pendapatan RM30 je. Dan ada juga pernah anak dah 2 orang waktu tu, pendapatan daripada sale RM70 seminggu. Itu dulu-dululah kita sebab buat tanpa ada mentor, buat tanpa belajar, kita main langgar je. Okey. So, Alhamdulillah selepas beberapa tahun, lepas tu kenal dengan leader-leader saya, antaranya Coach Syijul dan Coach Sheila, dan beberapa lagi mentor-mentor saya kenal, saya belajar. So Alhamdulillah sekarang ni kalau nak cerita pasal buat sale, Alhamdulillah nak guna through telefon ke, melalui telefon ke, melalui face to face ke, nak pergi turun buat booth ke, turun pandang ke, InsyaAllah, no problem. InsyaAllah. Dengan pengalaman yang Allah bagi. Baik. Itu sikit saja pasal saya. Kita bukan nak cerita pasal saya. Kita nak cerita pasal apa yang boleh saya share pada tuan-tuan dan perempuan sebagai seorang sales warrior. Jadi sales warrior ni, dia ada watak dia yang kita nak hidup. Kita nak hidup dengan satu watak ni. Bagi yang dah hidup, Alhamdulillah. Maksud saya, bagi yang dah hidup dengan watak sales warrior ni, Alhamdulillah. Keep it up. Teruskan. Dan bagi yang belum hidup lagi, maka hidupkan. Sebab apa tuan-tuan dan perempuan, saya ada salah seorang leader dan juga mentor saya pernah pesan, orang yang ada ilmu sale ataupun yang ada skill sale ni, campaklah dekat mana pun, insya-Allah dia boleh hidup. InsyaAllah dia boleh hidup. Campaklah dekat lautan mana pun, lautan dalam mana pun dia boleh hidup. Kenapa? Sebab dia orang yang ada value. Dia valuable dan dia sangat-sangat diperlukan dalam industri. Jadi bagi orang-orang yang orang-orang sale, yang apa yang saya nak sampaikan sekejap lagi adalah tentang watak yang kita nak amalkan dan watak yang kita nak terus konsisten amalkan. Okey. Jadi untuk nak menceritakan tentang Assalamualaikum Kak Raja Nur Faiza. Terima kasih Kak Raja dapat join. Tak pernah miss kan Kak Faiza ni? Tak pernah miss Kak Faiza. Kak Raja Bidan. Tak pernah miss. Okey, sebelum Syawal masuk kan, cakap dah macam kereta api dah saya tengok. Slow down sikit, relax sikit. Bagi dia orang nafas sikit. Excited. Ramai sangat ni dia orang ni dalam kereta ni dah kenapa ni? Sama janji dengan Melur dengan Kak Raja ni dalam kereta semuanya sokmo. Hati-hati ya siapa dalam kereta. Kita pasal sales, bila kita nak jadi sales warrior, itu kalau orang kampung saya sebutlah sales warrior, betul Syawal kan? Betul. Kalau biasa orang biasa dia panggil pendekar gitu. Pendekar wak mustar dalam dunia sales. Kita dalam dunia sales ni kadang-kadang orang selalu berpendapat adalah orang yang buat sales saja. Orang yang buat sales ni adalah itulah salesman tu je. Okay? So betul sikit lah. Yang mana especially business owner, usahawan-usahawan di luar sana yang dia dalam Zoom ni ataupun yang mendengar kita di dalam kita punya FB page, saya seru semua business owner wajib tahu macam mana nak jadi sales warrior. Kita yang sepatutnya sebagai business owner wajib jadi sales warrior dulu. Barulah senang kita nak lahirkan sales warrior yang lain dekat dalam kita punya team, dalam kita punya syarikat, dalam kita punya bisnes. So kita kena langgar dulu, kita kena buat dulu. Kalau kita tak buat, lepas kita nak suruh orang sembang buat sales, kemon lah. Okay? Setuju. So satu lagi, kadang-kadang orang ingat sales ni adalah marketing. Marketing adalah sales. Marketing adalah menghebahkan sesuatu. Bila kita buat marketing, tidak semestinya kita buat sale. Bila kita buat sales, wajib kena ada marketing. Ada orang, dia dilahirkan untuk orang yang buat marketing. Dia tidak boleh buat sales. Ada orang, dia tidak boleh buat marketing, dia boleh buat sales. Ada orang, Alhamdulillah dilahirkan, dia boleh buat marketing dan dia boleh buat sales. Kedua dia tapau.
Tapi macam business owner kat luar sana kan, yang chief everything officer, yang semuanya dia buat, terpaksalah untuk expert kepada dua-dua tu dahulu. Lepas tu baru kita outsource. Okay. Alright. Sila Wan. Macam mana nak jadi sales warrior ni Wan? Okay, baik. Terima kasih Coach Sheila. Betul. Setuju kata Coach Sheila tadi, sebagai leader kita yang akan nak terhantuk dulu, sebabnya bila kita dah tahu apa yang betul, apa yang silap tu, jadi kita boleh melahirkan lebih ramai lagi sales warrior ataupun kita panggil legacy. Okay, baik. Jadi bila cerita tentang sales warrior ni, macam saya bagi tahu tadi, salah seorang mentor saya pernah pesan, orang yang ada kemahiran sales ni bercampak di mana-mana dia boleh hidup. Jadi kemahiran ni sebenarnya perlu ada kepada semua orang. Tinggal lagi hari ni kita bercerita tentang sales, so kita fokus kepada sales sajalah. Alright. So kita nak tengok dulu sales tu sendiri apa. Sales ni dia ada satu akronim. Saya sharekan skrin sekejap. Saya akan share skrin sekejap. Sambil Syawal share screen tu, saya jawab sikit soalan kat sini. Coach, saya penyakit Lina kita. Coach, saya pernah dengar kerja sales ni untuk ambil duit orang. Kalau tak ambil duit orang, macam mana niaga? Kan? Tak adalah. Dia macam gini, Cik Puan Lina. Itu orang kata ambil duit orang. That's why dia macam ni. Dalam dunia sales, dalam dunia perniagaan, dalam kehidupan sekalipun, kita punya method, kita punya apa yang dikatakan tu, Allah Masya Muhammad, kita punya perantara kita untuk menukar barang itu adalah duit, kan? Dia dulunya emas, sekarang dah ditukarkan duit tanpa sandaran emas dah sekarang ni. Jadi apa sahaja transaksi yang berlaku memang melibatkan duit majoritinya. Okay, itu satu. Itu nak kena mindset kena betul. Yang kedua, depends macam mana cara orang yang membuat sales ataupun kita sebagai business owner membuat proses sales itu, macam mana gaya cara kita buat proses sales tu. Macam mana kita buat jualan. Adakah gaya kita memang betul macam long nak ambil duit orang, ataupun kita lebih menggunakan, kalau macam saya lebih kepada saya tidak cakap saya menjual, tapi saya suka menggunakan perkataan saya berkongsi. Yang tu dia kena, yang tu kita banyak cerita macam tu dalam kelas kita punya masterclass Winning My Customer. Sila Wan. Terima kasih Coach Lina. Saya tunggu share screen Tak keluar dah. Tidak keluar. Dia ni itulah. Okey, macam ni. Ni dulu. Ni offkan slideshow dulu. Okay. Macam screen biasa. Lepas tu dekat sebelah atas tu ada perkataan animation, ada perkataan slideshow ada. Oh, okey, saya dah siap basic. Okey, tak. Ada tak? Ada. Yang slideshow tu. Okey, ada nampak? Okey. Okay. Nampak Alright, alhamdulillah. Okey, saya tadi nak sambung sikit yang Coach Sheila punya pesanan tadi tu yang tentang seorang sales juga ambil ambil duit orang. Saya pula berpendapat adalah ia bergantung kepada niat kita apa. Niat kita apa? Kita nak bagi manfaat, kita nak bagi kebaikan, atau kita nak jual barang je. Itu bergantung pada kita punya yang ayatnya berkongsi dengan nak menjual. Betul, setuju. Alright, okay. So tadi saya dah bagi tahu tentang watak sales warrior. So jadi saya nak bagikan satu akronim, yang mana akronim ni memang saya dapatkan daripada saya punya mentor jugalah, tuan-tuan dan puan-puan. Tinggal lagi saya adjust dan saya touch up mengikut watak yang memang saya bawakan. Sebab apa? Saya memang tak berani nak menyampaikan satu benda yang saya tak buat. Saya lebih seronok bila saya kongsikan benda saya buat. Kadang-kadang buat tu lepas tu jatuh bangun tu biasalah, kita manusia kadang-kadang terduduk terlupa, terlalai. Bila lalai kita istighfar balik, kita amalkan balik. So ini adalah perkara yang apa yang saya buat dan saya nak sharekan kepada tuan-tuan dan puan tentang sales. Dia ada akronim. Okay, kalau kita nak terjemah ikut definisi memanglah jualan dan sebagainya. Kita sekarang ni kita nak mengambil ilmu dan hikmah daripada sales tu sendiri. Okay, S. Nampak? S-A-L-E-S. S yang pertama adalah tak keluar pula. Bismillah. Okay.
Semua wal. Saya nak keluar. Yuk, you can do it. Okay dia. Smile and spotting, tuan-tuan dan perempuan. Okay. Smile. Okay, tuan-tuan dan perempuan. Perkara-perkara macam ni ada kalanya kita memang dah buat dah bagus. Mana yang dah buat tu bagus, keep it up. Ada orang dia belum lagi tak sebati. So mana yang belum tak sebati tu sila usahakan untuk amalkan. Bunyi dia macam simple, badan benda inilah yang memberi impak yang sangat besar dalam kehidupan kita, apatah lagi sebagai sales warrior. Smile. Kenapa saya kata smile dan sporting? Kita ambil smile dulu tuan-tuan dan perempuan. Nowadays kita segelintir daripada kita hanya suka berbuat baik kepada orang-orang yang memberi, yang kita nampak boleh beri kepentingan kepada kita, ataupun orang-orang yang boleh bawa duit kepada kita. Kita nampak okey pelanggan ni, prospek ni dia potensi, barulah kita nak layan dia baik-baik. Tapi bila kita jumpa orang-orang yang tidak ada kepentingan, kita layan dia sambil lewa. Yang mana itu adalah tidak bagus. Kenapa tuan-tuan dan puan, saya ada salah seorang leader saya dia pernah share, dia ni dia salah seorang professional closer jugalah. So di bawah dia ni ada ramai sangat tim. So satu hari tuan-tuan dia pun buat jual produk, tak silap saya servis ke education ke pasal pelancongan dah. Pelancongan lebih kurang macam tu. Depa ni kena buat sale, buat deck tabletop. So ada tim dia, salah seorang tim dia ni dalam tempoh yang sangat lama, berminggu-minggu sembang-sembang dengan prospek tak close, sembang-sembang dengan prospek tak close. Jadi dia jumpa saya punya mentor ni, dia kata, bang, saya ni macam-macam teknik saya dah buat dah bang, tapi asyik tak deal bang, apa hal lah bang. Dia cakap dengan saya punya mentor. So apa kata mentor saya ni, kalau saya punya ni mentor, saya kata, oh ya ke, respon dia tu je, oh ya ke, apa kita tengok. Sebab apa? Dia nak tengok dulu, dia nak diagnose, dia nak tengok apa masalah sebenar, kenapa tak deal dah berminggu-minggu dia ni tak close sale kan. So satu hari tu dia bawa tim dia ni pergi lepak mamak, minum ramai-ramai. So apa yang dia notice, mentor saya ni notice dekat Mamat tadi ni, orang ni, dia punya tim dia ni, cara dia layan mamak tu, ambil order tu cara nak bergaduh. Woi, kau sini kau, contoh. Sini kau, lampatlah ambil order. Memang nak bergaduh. Jadi cara dia layan orang tu. So leader mentor saya kata apa? Dia pun respon. Aku rasa aku dah tahu kenapa kau susah nak deal. Kawan tu tanya, kenapa? Kau tengok tak cara kau layan orang macam mana? Oh, so, kena 1000 tendangan, 1000 sepakan sentak. Jadi cara dia layan orang tu nampak macam tak relate, sangat relate tuan-tuan dan puan. Kenapa? Kita ambil kita sebagai orang Islam, Allah kata apa? Hablum minan nas, hablum minallah. Jaga hubungan dengan manusia, jaga hubungan dengan Allah. Kedua perkara ini sangat seiring. Jadi Tuhan dah perintahkan kita untuk jaga hubungan dengan manusia. Jaga hubungan dengan manusia itu bukan hanya kepada manusia-manusia tertentu. Bahkan kepada semua, tak kira apa agama, bangsa dan apa darjat, apa pangkat, kita nak kena sama-sama buat baik. Jadi, Nabi pun ada pesan, nak murah rezeki, silaturahim. So, smile ni nak membawa makna kepada kita nak jaga hubungan. Kita nak meraihkan orang sekeliling, tak kisah siapa pun dia. Hatta maafkan saya, hatta orang-orang cleaner tepi jalan ke, kita nak raihkan. Saya tidak merendahkan mana-mana pekerjaan. Sebab saya pun dulu saya buat cleaning service juga tuan-tuan. Saya buat cleaning service. Saya CEO dulu. Chef everything officer. Sayalah yang buat marketing, sayalah yang buat sales, sayalah yang turun padang buat operasi, basuh jamban rumah orang dan sebagainya. Jadi bukan tentang pekerjaan tu. Cerita dia kita nak meraihkan semua orang. Itu satu. Yang kedua, spotting. Tuan-tuan dan puan, apabila kita dalam team sale, kita nak spotting tuan-tuan dan puan terhadap kebaikan yang dia anjurkan. Spotting pada kebaikan, spotting selagi halalnya. Contoh, leader kita ajak seru untuk buat satu kebaikan, support. Bukan bila ada orang keliling kita ajak buat kebaikan, kita macam ambil endah tak endah je. Jadi kan, apabila kita ambil endah tak endah, benda tu dia memberi momentum yang tidak baik kepada tim sale. Pada tim. Dia memberi momentum yang tidak baik. Jadi aura yes. tak okey lah, kan? Betul. Aura tu tak okey tuan-tuan dan puan. So sebab tu kita contoh kalau kita ambil daripada sudut Islam je sendiri, bagi salam. Orang bagi salam, kita jawab salam. Malah kita dianjurkan jawab salam dengan lebih baik lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lebih baik. Maksudnya apa? Apabila orang seru kepada kebaikan, kita nak sambut.
dia punya, kalau orang kampung saya dia cakap what goes around comes around more. Maknanya Betul, kalau kita betul. bagi orang benda negatif, lagi banyak lagi benda negatif, lagi banyak datang kat kita. Bila Betul. kita bagi dekat orang benda yang baik, Allah mudahkan dan banyak lagi bagi benda baik kepada kita. Betul. Bukan kita mengharapkan orang balas dekat kita, Allah yang akan bagi kita banyak-banyak lagi kelebihan. Betul. Setuju. Ni Coach Awal. Setuju sangat-sangat Coach Sheila. Setuju sangat-sangat. So cerita dia dekat sini adalah kita nak meraihkan semua orang, tak kira apa agama bangsa dia dan tak kisah dia siapa, dan kita nak selalu sahut seruan-seruan kebaikan. Dan apabila kita sahut, insya-Allah, ingat ya, dalam Al-Quran ada bagi tahu, apabila kita memenuhi hajat orang, maka Allah akan penuhi hajat kita. Jangan percaya apa saya cakap, buat je dulu. Selagi mampu, penuhi dengan cara ikut kemampuan agar tidak terbeban. Tinggalnya dengan penuh betul-betul willingly. Itu orang kampung saya selalu cakap ayat macam itulah. Lain macam orang kampung Coach Sheila. Dan bukan hanya sekadar kita buat kebaikan kepada manusia, malah pada apa sahaja di alam yang Allah punya ni lah. Daripada pokok, pada haiwan, hatta haiwan itu haram untuk kita sentuh, maka tidak bolehlah kita menyepak anjing itu. Ya, setuju. Kan? Sangat setuju. Ya, power orang kampung Sheila sebut. Well, you know me, you don't know where I am from. Terus. Dah terkantor. Terlepas. Okay. So, dia berbalik balik sama. Apa dia? Jadi bermaksud bila kita nak dapatkan aura yang bagus, bila kita mula nak menjadi sales warrior yang hebat, betul-betul warrior, okay, pendekar mustar betul-betul, maka pertama smile, senyum. Dalam apa jua keadaan, senyum. Katakanlah waktu tu kita sedih. Macam mana Coach Awal? Sedih sangat waktu tu. Macam mana? Kita manusia, takkan lari daripada ujian, takkan lari daripada masalah, takkan lari. Selagi kita hidup, selagi itu kita akan ditimpa pelbagai cubaan. Sebab Allah nak uji kita punya iman. So, bila kita diuji sedih ke, emosi ke, yang pertama sekali yang kita nak buat adalah urus diri dulu. Urus diri. Tomak ninah. Dalam solat tu dia ada tomak ninah, berhenti seketika. Untuk supaya kita sedar apa yang kita tengah buat. Kita tengah rukuk. Pause lah. Pause sekejap. Bahasa orang kampung Coach Sheila, pause. Yeah. Bahasa orang kampung saya tomak ninah. Tak nak kalah. Okay. Jadi tuan-tuan dan puan, bila ada sedih, kita pause dulu, duduk, ambil waktu untuk diri. Beri waktu untuk diri tu rasa emosi. Berikan waktu untuk diri tu rasakan sedih. Kita tak boleh lari. Tinggal lagi kita berikan time frame. Kita bagikan jangka waktu. Saya ni nak sedih sampai bila? Yes, due date. Kita ni nak sedih sampai bila? Okay, aku set minit ni adalah untuk aku nak meraihkan perasaan sedih ni. Raihkan. Rasa tu pun datang dari Allah. Allah yang bagi. Raihkan. Cukup. Lepas tu, okay, bangun balik. Bangun, move on. Seorang sales warrior, insyaAllah. Terjawab siapa Sheila? Terjawab Saya. Okay. Okay. Sekarang kesan pula. Dia orang kan tiba-tiba rasa sedih. Betul kena senyum. Tak boleh. Coach kata saya kena senyum. Saya kena senyum. Fake lah. Dia jadi fake kan. Ya. Bila sebut pasal fake ni, tuan-tuan dan perempuan, kami ada buat dulu, kami ada juga terlibat untuk buat sales selama secara deck ataupun table talk dengan parent. Jadi kadang-kadang kita ada juga momentum yang mana kita down, kita sedih dan sebagainya. So apa kita buat? Macam saya bagi tahu tadi, urus diri, bagi masa sikit, selepas itu terus senyum. Kenapa? Sebab mind kita, body kita dengan spirit one system. Apabila body, muka kita ni berubah dia punya ekspresi, senyum, dia akan mendatangkan mood tersebut. Dia akan buat je, jangan percaya tapi buat je dulu. Nampaklah kesan dia macam mana. Memang kita sedih. Okay, bagi masa, okay dah, cukup, senyum. Nanti mood gembira tu dia akan datang balik. Dalam masa yang sama, bila kita dalam team pula tu, dalam team, sale dan sebagainya, kita nak support pula. Support kawan. Untuk supaya kita boleh membantu kita punya momentum. Kalau dalam dunia, kalau team sales, dia support kawan. Bila kita sebagai seorang usahawan, kita ada business partner, support business partner. Katakanlah antara bos dan juga team, ataupun bos dan juga staff. Bos support staff support bos.
Sebab biasanya orang di luar sana budaya dia asyik bos je support Ya. staff kan. Kita kena Ya. ingat bos tu adalah manusia biasa juga. Okay, Betul. bos lagi banyak benda nak kena fikir, lagi banyak urat dia dah putus. Betul. Kan? Kalau Betul. staff, orang datang kerja PKP gaji penuh. Contoh kan. Okay. Bos ni urat dia banyak putus ni, especially waktu-waktu COVID ni lah kan. So kita support each other, smile and supporting for each other. Okay. Next one. Next, okay. S juga tambah situ. S, smile dan supporting tuan perempuan. Itu dia punya penceritaan dia, debrief dia, dan kita pergi seterusnya kepada A. Apa itu A? Ini dia. Ask, not assume. Tuan-tuan dan perempuan. Ask, not assume. Tuan-tuan, nowadays, bukan nowadays lah daripada dulu lagi sebenarnya. Don't make me speak English with Sheila. Sebab asyik orang kampung ku Sheila je kan, orang kampung saya pun nak juga. Speaking London lah. Okey. Sebahagian manusia, ramai manusia, mereka ni kita ni suka meletakkan makna dan maksud terhadap perkataan, perbuatan dan ekspresi orang. Jadi dan kita tidak dan kita assume dia ni begini begini. Dan kita tak nak memberi maksud Syawal tu adalah suka bersangka, betul? Suka bersangka, betul Sheila, betul Sheila. Dia ada bersangka baik dan ada bersangka buruk, tapi kebanyakannya ramainya bersangka buruk lah ya. Betul. Bukan senang untuk orang nak bersangka baik kalau dia tak membiasakan diri untuk bersangka baik. Dan cerita dia, ask not assume ni sebenarnya di-effect kepada sale. Contoh, ni kita bawa kepada sale pula. Kepada sale lah, memang kita cerita tentang Cik sale. Puan Lina, judgement. Itu orang kampung saya cakap, Cik Puan Lina. Okay. Apa Cik Puan yang kata apa? Judgement. Okay. Prejudge. Assume awal. Betul. Jadi, ask not assume ni dia boleh menghalang kita punya sale. Contoh tuan-tuan dan perempuan, ada tak dalam kalangan kita ni yang buat produk kesihatan? Mesti ada kan? Antara ni Kak Raji Bidan kan? Lagi ada ramai lah kan? Okey lah, saya tak kisahlah siapa-siapa pun. Contoh ni saya bagi contoh kita jual produk kesihatan dan satu hari kita nak launching produk baru. So tim kita pun call, kita punya pelanggan-pelanggan, customer kita sedia ada. Contoh telefon, Assalamualaikum Kak, ni saya Fifi, dia buat panggilan daripada spa sekian-sekian. Ni tujuan kita call Kak ni bukan apa, kita nak bagi tahu minggu depan hari Ahad ni kita nak buat, ini sebagai contoh minggu depan Ahad ni kita nak buat launching produk baru. Jadi kita nak ajak Kak lah untuk datang, rasa lalui pengalaman dengan produk baru kami ni Kak. Lepas tu apa respon orang ni? Orang respon, alah minta maaf lah, tak dapat lah waktu tu, dah ada appointment. Okey. Orang sales yang kebiasaan dia akan terus tak boleh. Tak boleh datang. Tak apalah Kak kalau macam tu. Contoh, Kak tak boleh datang Okey, tak apalah Kak, insyaAllah ada rezeki lain dapat dah tu. Terus assume, tak nak bertanya, terus assume okey dia tak boleh datang. Padahal kita tak bertanya. Apabila kita bertanya, padahal orang tu sebenarnya dia ada isu, dia ada bila dia kata tak dapat datang lah sebab ada appointment, seorang sales warrior dia akan bertanya, Kak ada appointment apa tu Kak? Buat bertanya, appointment apa tu Kak? Kak ni appointment dekat sekolah, nak ambil repokat anak. Ambil repokat anak. Logik dia, kita yang dah hidup, dah ada sedikit pengalaman, ambil repokat anak dekat sekolah, pakai masa berapa jam sangat? 2 jam je. Lepas tu kita tanya balik, Akak ambil repokat anak. Lepas tu Akak ke mana? Lepas tu Akak habis begini, selesai tu baliklah kot. Dan itulah Akak takut tak sempat nak datang awak punya salon, punya spa. Lah. Seorang sales warrior dia akan bertanya untuk apa? Nak tahu, nak cangking apa isu dia punya klien. Yang mana sebenarnya klien dia punya needs adalah tolong saya sekarang ni sedang ada sedikit masalah yang saya tak tahu macam mana nak aturkan masalah tu. So kita bantu dia, kita guide dia. Pelanggan kan perlu di-educate. Bukan nak kata pelanggan kita dia tak ada education, tidak. Ada certain waktu dia tak nampak jalan keluar. So kita bantu. Okey, Akak rupanya nak ambil alpukat anak. Lepas tu terus balik lah Kak okey macam ni Kak, tak apa. Itu Kak jangan risau. Saya bantu Akak. Kenapa? Sebab nanti Akak habis je ambil repokat tu, gerbak-gerbuk Kak, lebih kurang pukul 1 mesti dah selesai Kak. Tu Akak ambil lah pergilah lunch ke solat ke apa, nanti datanglah kedai kita orang. Sebab apa? Kedai kita orang ni memang buka daripada 1 tengah hari sampai 1 pagi. Contoh. Jadi
Akak datang. Sebab apa nanti bila akak datang nanti akak dapat rasa kita punya produk. Nanti akak akan nampak lah. Suami akak pun susah nak pergi kerja nanti. Kenapa pula suami saya susah nak pergi kerja? Tengok akak makin berseri sebab kena dengan produk kita orang. Contoh. Jadi, okeylah datang. Cerita kita dekat sini adalah, tuan-tuan dan perempuan, pelanggan kita, apabila ada datang persoalan daripada pelanggan ataupun apa-apa perkara, kita nak kena bertanya dulu, clarify dulu. Jangan terus, tak boleh. Kita jangan assume atas perbuatan orang, atas perkataan orang, atas situasi orang. Kita bertanya. Daripada kita bertanya tu nanti, kita akan nampak dia punya needs-nya apa. Dapat sesuatu. Seronok sangat bercakap kan. Alhamdulillah. Jom kita tanya. Kita tengok Cakap tu kan. Dia Betul, boleh dah hanyut juga kan. Okay. Untuk mengelakkan kita assume, adakah dengan point S dan A ni anda dapat sesuatu? Bila anda dapat sesuatu, sila typekan value. Sama ada dekat komen, dekat chat di kita punya FB page ataupun di Zoom. Alright, terima kasih Cik Puan Lina. Terima kasih Tuan Hazrul. Okay. Bak kata Tuan Hazrul, us not assume ni sangat penting waktu buat call code. Panggilan kepada prospek-prospek kita yang sejuk-sejuk, yang prospek yang digelar call prospek. Okay, prospek sejuk orang kata S2. Betul? Setuju? Terima kasih Melod. Terima kasih Tuan Sazali respon. Terima kasih. So dia macam ni, bila kita assume, kalau kita assume dia tak nak beli, maka kita akan tak follow up dia. Okay? Kalau kita assume macam orang tu tak respon dengan kita, klik-klik lepas kita bagi harga, bermaksud kita tak buat closing sale lah. Sebab saya punya pengalaman sebagai pelanggan, ada one of saya nak beli produk tu, setahun dia follow up saya. Kalau dia assume, saya bukan saya tak nak beli. Saya nak beli tapi saya sibuk. Setahun dia follow up saya, akhirnya saya beli. Kan? Cuma saya malu sikit nak cakap banyak. Hati saya kecil. Cik Puan Lina, tak apa. Orang sini tak perlu nak pandai cakap pun. Kan? Yang penting sebenarnya kan, orang sales ni kita kena banyak mendengar daripada bercakap. Betul kan? Coach Awal kan? Betul. Sangat setuju. That's why kita borak sikit-sikit, kita tanya sikit-sikit. InsyaAllah. Lambat laun nanti, dia bukan, macam ni saya pun pemalu juga. Alamak. Okay. So, kita macam ajak dia borak, make friends dengan dia orang. Kan? Dari segi topik yang macam tadi, yang smile tadi, kita senyum tu untuk kita make friends dengan orang sebenarnya. Okay, so setiap kali kita buat sales, kita nak make sure yang, this is my friends, my new friends. Bila kita anggap dia kawan, kita dengan kawan kita kan, kita punya malu tu berpada-pada kan. Saya tak bagi anda buang kemaluan anda, bahaya. Dia orang yang tak ada malu ni, tu yang tak pakai baju kat tengah jalan tu. Yang betul-betul akalnya dah tak ada, syurga dah tempat dia kan. Yang ni yang akal ada. Apa Cik Puan? It's okay. Okay, silakan Wan. Untuk menjawab persoalan Cik Puan Lina tu, di sebenarnya terjawab dekat L juga. Dekat L. Poin kita yang ketiga. Dekat L. Baguslah Cik Puan Lina, terima kasih. Soalan tu kita dah ada link, kita dah ada sambung, kita dah boleh geng dengan Cik Puan Lina. Okey Cik Puan Lina, tuan-tuan dan perempuan, poin yang seterusnya, watak ataupun karakter yang perlu ada dalam diri kita yang seterusnya dan yang akan menjawab persoalan kepada Cik Puan Lina kita tadi adalah, yang seterusnya adalah ini. Library and love. Apa cerita sebenarnya library dengan love ni? Alamak, orang sini nak kena asyik jatuh cinta je ke? Tak, bukan macam tu. Cerita dia macam ni. Library, orang siapa-siapa pun dia kena rajin membaca. Okay? Dia kena rajin membaca. Cerita dia bukan tentang membaca ilmu tu sebenarnya. Ilmu. Yes, dia kena ada ilmu. Ilmu yang selalu up to date. Up to date tu, kita bukan nak jadi profesor serba tahu. Tak perlu jadi profesor terserba tahu. Tuan-tuan dan puan, saya pun tak banyak tahu. Maksud library dekat sini adalah kita nak selalu update situasi-situasi terkini. Untuk apa? Untuk menjadi modal kita
berborak sama ada secara offline ke online ke dengan kita punya prospek, dengan kita punya customer. Kita hanya triggerkan soalan je. Kita hanya triggerkan topik je. Biar orang tu yang bercerita. Jadi bila orang ni bercerita, kita dengar je, orang seronok. Sebab manusia ni suka didengar. Maka Mark Zuckerberg sangat bijak. Kenapa dia buat Facebook untuk orang luahkan apa orang nak luahkanlah. Kita kena kecam tu, itulah yang ingin cerita. Cerita dia Mark Zuckerberg buat wall tu untuk kita luahkan soal apa benda yang terbuku dalam hati. Jadi bila kita dengan customer, kita adalah sedikit-sedikit knowledge yang up to date. Kita bukan jadi profesor serba tahu, tak perlu pun. Yang penting tahu apa situasi yang berlaku sekarang. Contoh, sekarang Malaysia dengan Korea dah putus hubungan diplomatik, contoh. Jadi kita tak perlu kaji pun sampai ke dalam-dalam sejarah tu, tak perlu. Hanya kita tahu punca, and then kita bila borak dengan orang, kita trigger tajuk, orang tu yang bercerita, kita dengar. Apabila orang tu dah seronok bercerita dengan kita, maka tuan-tuan dan puan, dia akan trust kat kita, dia senang dengan kita, dia sayang dengan kita. Sebab itulah saya letakkan dekat situ love. Kenapa love? Love ataupun cinta. Cinta itu apa? Cinta itu adalah kasih sayang dan kemaafan dan juga kepercayaan. Jadi bila orang senang dengan kita, orang sayang kita, orang mudah nak maafkan kita dan juga orang percaya kita. Tuan juallah apa pun, insya-Allah kalau bukan hari ni, besok. Kalau bukan besok, lusa. Kalau bukan lusa, mesti dia akan beli juga satu masa nanti. Itu salah. Itu adalah, kalau dia tak beli pun paling kurang dia akan bawa orang lain untuk datang beli kat kita. betul. Akan dia jadi market refer apa dia punya term tu? Referral. Referral marketing. Dia akan jadi referral marketing. Jadi tuan-tuan, Cik Puan, kalaupun kita tak pandai bercakap, sales betul, saya sangat setuju dengan Kushila, tak perlu kita pandai bercakap. Hanya siapa yang pandai bercakap tu dia bonus. Jadi orang sales yang penting dia nak buat dan dia tahu karakter sales person ni apa dan dia amalkan, insya-Allah sales tu datang. Orang senang dengan kita, sales tu datang. Jadi sales ni dia seni. Kan? Dia seni, dia sains dan dia adalah skill, dia adalah hidup. Apa tu Kushila? Dia seni lah. Ada seni lah. Okay. Kat kita punya FB sekarang ni, Tuan Faizal kata suka cari apa yang ada dalam kepala pelanggan, bukan dalam kepala jurujual. Setuju? Betul, setuju. So apa-apa hal yang penting pelanggan dulu. Kalau kita kata tapi saya tak suka lah, kenapa nak kena ikut kita lah yang tak suka? Ni yang pentingnya customer tu. Benda yang kita tak suka tu letak tepi dulu. Okay? Yang penting bagi customer suka. Yang penting apa yang customer nak dan apa yang customer suka. Apa yang customer perlukan. Itu sangat-sangat penting. Kalau macam dekat kita punya chat ni, Cik Puan Sazila kita kata sharing knowledge ke? Satu, bila sebut pasal library macam yang Coach Syawal bagi tahu tadi, kita nak ada knowledge. Contoh, kita nak ada knowledge tentang produk kita. Okay? Nanti kan orang tanya pasal produk, kita tak tahu. Produk knowledge wajib sangat tahu. Kita ada servis. Kita tak tahu macam nak cerita pasal servis. Tak tahulah. Saya budak intern. Saya baru je. Itu adalah owner cakap saya budak intern. Okay? Sebab sendiri malu, tak sempat nak khatam produk sendiri kan. Okay. So library adalah library, kita tahu banyak buku kat library, kita tahu ada banyak knowledge kat library. So antara yang pertama sekali yang kita nak ambil tahu adalah kita nak tahu tentang ilmu produk kita dulu, produk atau servis kita. Yang kedua macam Syawal bagi tahu tadi adalah kita punya general knowledge lah, up to date. Kadang-kadang Cik Puan Sazila daripada ilmu tu kita bukan nak berkongsi je. Kadang-kadang dia akan jadi bahan untuk kita berborak. Okay. Yang tu teknik macam mana kita nak bina hubungan, teknik macam mana kita nak closing, nak buat closing dengan cara menyamakan apa yang orang tu cakap dengan kita. Yang tu kita cerita kat masterclass nantilah ya. Sebab dalam sejam 2 jam ni tak sempat. Kan? Okay. So sharing knowledge kita boleh sharing. Okay. Tapi yang dia punya pangkal dia ni adalah nak jadikan dia bahan boleh borak. Betul tak? Setuju. Dulu masa saya ada join dengan satu dulu lama dah, rasa 10 tahun lalu kot. Saya join dengan satu geng MLM, masa tu jual produk kursi elektrik tak silap saya.
So saya ni orang yang tak pandai nak bertanya, asyik tanya soalan yang sama je sampai saya kena sound dengan geng-geng tu. Kau ni tak kreatif lah, cuba kreatif sikit. Kena sepak macam tu je saya masa tu. Jadi bila belajar, oh sebenarnya kita kena memang nak tak nak kita perlu ada sedikit ilmu pengetahuan am. Lagi sekali tak perlu pun kita profesor siapa tahu, at least kita ada sedikit untuk apa? Kita triggerkan persoalan, biar orang yang bercerita, orang sisir dengan kita, orang mudah jatuh cinta. Alamak. Kalau macam Tuan Hazrul cakap kan, customer suka Liverpool, kita pun berlakon lah suka Liverpool. Walaupun Betul. kita aku MU supporter, dia tak macam berlakon lah sebenarnya. Meraihkan. Lah. Aku jangan cek gaduh lah. Aku tak apa hal, kecuali kita dah ngam dengan kita punya customer tu, dia dah jadi kawan, boleh lah saja nak cek gaduh. Boleh. Contoh macam saya tidaklah bola sangat, tapi saya lebih ke arah Arsenal lah. Kan? Maklumlah support pasangan kan. Okay. Jadi Amboy ada geng Liverpool. Oh wow, saya tahu. Okay. So bila kita nampak member tu adalah orang bola ni, dia ada bahasa dia bukan kutuk lah, tapi kalau dia usik-usik tu dia boleh pergi lah. Kan Syawal kan? So dia tak jadi gaduh. Tapi kau jangan, orang perempuan dia kena ada lain cara pula. Okay. Terima kasih Coach Sheila, terima kasih. Alright, boleh kita pergi yang seterusnya? Sila. Seterusnya adalah karakter. Kita dah selesai SAL, 3 karakter yang perlu ada kepada dalam diri sesoria. Okay, sebelum saya teruskan kepada karakter yang keempat, lagi sekali tuan-tuan dan perempuan, ada di kalangan kita yang memang dah hidup dah dengan karakter ni. Bagus, alhamdulillah, keep it up dan konsisten kan. Istiqamah kan. Bagi yang mungkin ada 1-2 tu belum lagi nak biasakan, maka biasakan. Betul, sebab saya faham sebab benda ni dia attitude. Bukan mudah untuk nak mengubah attitude, but then kita usahakan. Yang pertama dalam usaha adalah kita perlu mulakan dengan doa. Sebab dalam kita nak mengubah diri kita ni tak mampu sebenarnya nak ubah diri. Melainkan Allah Ta'ala, Tuhan kurniakan kita kekuatan untuk mengubah diri. So yang pertama ada kemahuan, kedua doa dan buat tawakal kepada Tuhan. InsyaAllah Allah akan bantu untuk kita membiasakan attitude sebagai seorang sales warrior. InsyaAllah. Baik. Karakter yang keempat. Karakter yang keempat adalah E. Apa dia? Emotion and expression. Baik. Apa cerita sebenarnya tentang emotion dan expression ni, tuan-tuan dan puan? Baik, kita ni sebagai orang sales, kita ni manusia biasa. Kita ni manusia biasa. Hari ni kita seronok, kan? Hari ni kita seronok. Besok kadang kita tak tahu, kita sedih, kita sentap, kita kecil hati dan sebagainya. So, kita nak kena ada kemahiran macam tadi yang kita dah bagi tahu, nak ada kemahiran untuk mengurus emosi. Okay? Kita nak kena ada kemahiran mengurus emosi. Dalam masa kita nak mengurus emosi ni tuan-tuan dan puan, kita nak kena sedar satu perkara, bahawa dalam hidup ni dia ada 2 tau. Ada satu perkara yang di dalam kawalan. Ada satu perkara yang di luar kawalan. Okay? Apa dalam kawalan? Dalam kawalan kita adalah diri kita. Okay? So selain daripada kita ni adalah di luar kawalan kita. Jadi apabila berlaku satu perkara yang mungkin menyebabkan kita sedih, kita down, ingat tengok balik. Perkara-perkara yang berlaku tu, adakah kita mampu kawal atau tidak? Kalau perkara yang selain daripada diri kita, mesti kita tak mampu kawal. So apa yang kita boleh buat? Kita kawal diri, urus diri. Lagi sekali, tomak dinah dulu. Orang sih memang nak kena banyak tomak-ninah sebelum jumpa klien. Bagi orang-orang yang belum berjaya urus emosi, ini yang dia akan terekspresikan pada wajah. Jadi orang nampak, klien nampak, itu yang ma'nauzubillah lah, ia menyebabkan kita hilang sale. Jadi dalam tim pun sama juga. Dalam tim, dalam mana-mana premis pun, kita ada apa-apa isu, urus dulu diri. Kenapa? Sebab nanti bila ada customer orang lain datang apa semua, kita jangan tunjuk muka tak suka. Walaupun kita waktu tu muka tengah sedih, tak boleh. Walaupun itu bukan pelanggan kita, walaupun itu bukan kawan kita, itu walaupun dia bukan keluarga kita, dia datang bertandang dalam kita punya premis. Dia datang bertandang dalam rumah kita. Jadi dia adalah tetamu kita. Maka kita nak raikan, sebab apa? Tetamu itu bawa rahmat. Sebab apa? Saya notice beberapa, kita semua orang ada pengalaman ni. Saya yakin semua ada pengalaman ni. Bila kita masuk satu kedai ni,
bila dia punya apa ni, kita panggil apa, customer service customer service dia, Assalamualaikum, welcome, abang nak apa, semua orang, bila dia orang semua orang, semua tim tu mengambil sikap macam tu, seronok tu lain macam tau, kita rasa macam tak nak keluar dari kedai tu, tak nak keluar daripada premis tu. Lain pula dengan kedai-kedai lain yang kita mungkin pernah pengalaman masuk kedai tu, orang ni muka okey, orang ni muka macam lah, apa pasal tak suka aku datang ke? Kita macam memang tak datang lah lepas ni. Benda ni yang kita nak jaga. Kita nak kena ada satu jiwa, satu pemikiran, satu jiwa dan satu matlamat, satu hati dalam tim. Sama ada daripada leader sampailah pada tim. Nak kena ada benda tu. Kenapa? Lagi sekali, apabila tetamu datang, kita tak pernah tahu siapa yang akan datang dan bila dia akan datang. Bila dia datang, kita mengekspresikan mood dan wajah air muka yang selamat datang. Orang suka. Kita nak orang bila datang, dia nak datang lagi. Dia melalui pengalaman yang luar biasa. Tuan-tuan dan puan, dapat ke? Okey ke? Okey sangat ni? Okey kan tuan-tuan dan puan? Saya tak boleh buka chat pula. Kenapa ya? Komen sikit. So far, tadi kita mula-mula kita dah S yang pertama untuk menjadi sales warrior. Kita nak smile and menjadi sales warrior yang senyum dan juga sporting. Kan? Betul. Kemudian kita nak jadi sales warrior yang stop assuming. Bertanya untuk elakkan kita assume. Okay. Dia tu ni lah tu. Okay. Stop doing it. Okay. So bertanya untuk mengelakkan kita menyangka-nyangka benda yang tak sepatutnya. Nanti siapa yang rugi? Sendiri yang rugi. And then kita library and love. L adalah library and love. Kita nak ada knowledge, kita nak ada ilmu tentang terutamanya tentang product knowledge kita dan juga general knowledge yang lain. Tidak perlu untuk jadi doktor serba tahu. Cukup memadai kita ambil tahu dan orang kata up to date lah. Tahulah macam contoh, baru-baru ni JDT lawan Perak berapa? 2-2. Okay, at least lah tahu walaupun tak tengok game tu. Kan? Hari tu siapa menang? Badminton. Tahulah sikit-sikit. Okay. Dan love ni apa dia Syawal tadi? Kepercayaan, kasih sayang. Kasih sayang, kemaafan dan kepercayaan. Kepercayaan. Okay. So bila adanya kasih sayang, kita pupuk kasih sayang, kita sayang kita punya customer, InsyaAllah kasih sayang tu dibalas Allah 1001 kasih sayang lagi kepada kita. Okay, kita datang dengan penuh kemaafan, kita maafkan orang, InsyaAllah lebih banyak lagi kemaafan akan datang kepada kita. Okay. Dan daripada itu semua maka wujudlah kepercayaan, InsyaAllah kan. Lepas tu emotion dan expression. Okay, kalau Tuan Hazrul kata geng-geng insurance and Takaful memang otai sales pakai emotion ni. Apa? Geng jual kereta tak pakai emotion ke? Nak beli, nak jual kereta. Ini tak boleh je. So, emotion ini dalam apa saja keadaan memang nak main emosi. Kita buat copywriting pun kita main emosi. Kita nak deal dengan orang pun main emosi. Tengok umur lah. Kalau budak umur 13-17 main emosi yang style 13-17 lah. Kalau kita deal dengan budak 18-30, main emosi 18-30 lah. Tapi perit sikit lah. Orang yang umur 30 ke 45 ni nak layan budak umur 18 ke 30 ni perit sikit lah. Sebab sensor dia kurang sikit kan. Jadi ada juga manusia yang umur 30 ke 45 terkandas di dalam dia punya roh dia salah masuk badan. Okay, so salah masuk zaman. So kita nak kena kenal lah. That's why kita kena kenal siapa kita punya. So kita nak bermain dengan emosi mereka, dengan ekspresi muka. Betul tak? Betul. Ekspresi muka. Alright. So far, sebelum kita nak pergi ke S yang seterusnya. Okay. Ada apa-apa pertanyaan setakat ni lah betul. Macam kereta api kita punya Syawal kita ni ha. Okay. Jual. Memang betul dia nak buat sejam tu. Terima kasih Tuan Faiza Jani sama-sama dengan kita malam ni. Oh ya Allah, terima kasih Tuan Faiza Jani. Terima kasih. Okay. Siti Nurfadilah
Ismail ni, terima kasih Cik Puan Siti Nurfadilah Terima Ismail. kasih. Dia bukan Melur Melur Fazil Aziz kalau tak salah saya. Betul Sekarang Kak Fadil Aziz. nama orang pula kan. Okay. So kalau kat sini kita ada Puan Hajah Siti Rozia, terima kasih. Cik Puan Irma, Cik Puan Lina, Cik Puan Naimah, ramai gegel suka kosyawal kita ni Cik Puan Nurain, Cik Puan Nur Sazila, Syahidatul, okay. Tuan Syarif Budin, tahniah, terima kasih bersama kita malam ni. So kalau ada siapa-siapa ada pertanyaan ke ataupun nak sharing apa-apa, boleh bertanya di chat, sama ada di Zoom kita ataupun di chat dekat kita punya komen di bahagian bahagian kita punya FB page. Oh, saya tertinggal seorang lagi. Terima kasih sahabat lama Tuan Hairul Anwar, terima kasih. Alright. So, kalau tadi S yang pertama smile dan sporting one. Betul. Kan? Kalau S yang akhir tu apa pula kisah dia? Okay. S yang terakhir. Baik, sebelum saya sampai pada S yang terakhir tadi, lagi sekali tuan-tuan dan puan, saya ambil sikit lagi pasal point emotion dan expression ni. Kita emotion ni kita nak uruskan diri, uruskan emosi kita, sebab kita yakin ada perkara yang memang kita tahu, ada perkara yang di luar kawalan kita, ada perkara yang dalam kawalan, dan dengan kita mengurus emosi, kita boleh memastikan perkara di luar kawalan kita ini tidak sehingga hilang kawalan. Maksudnya apa? Bila kita tak berjaya mengurus emosi kita, kita boleh menyebabkan di luar kawalan kita ni menjadi hilang kawal. Jadi lagi sekali, adakah dia memberi kesan kepada kita punya sel? Memang membagi kesan. Memang dia bagi kesan. So, kita nak belai emosi dia, urus emosi sendiri, belai emosi sendiri dan belai emosi orang. Lagi sekali berbalik kepada smile. Apapun, jangan pernah kita pilih bulu pada hanya orang-orang yang berkepentingan di tanah. Kepada semua orang lah kita belai emosinya. Kepada semua orang lah kita berbuat kebaikan. Kenapa? Dalam Islam pun, Islam itu adalah rahmatan lil alamin, rahmat kepada sekalian alam. Jadi, tuan-tuan dan puan, S yang seterusnya adalah karakter yang perlu ada dalam diri seorang sales warrior adalah, laju sangat dah saya. Okeylah, lepas ni saya tobat insya-Allah. Lepas ni saya tobat, saya usahakan untuk tam. Okey. Baik, sangat masuk auditory sikit. Okey, itulah tiba-tiba visual. Saya orang auditory. Bila nak bercakap tiba-tiba jadi visual, highly visual pula kan. Okey, saya masuk auditory sikit. Okey, tuan-tuan dan puan, kita jangan ni dah pukul 9.50 ni, bahaya kalau macam itu. Okey, kita untuk karakter yang seterusnya adalah S, iaitu silent, siren and stamina. Okey, apa cerita dia? Tuan-tuan dan puan, dalam cerita buat sale ni, tadi ada kita punya Cik Puan bagi tahu dia tak pandai, saya tak pandai cakap. Jangankan Cik Puan, saya jumpa ramai kawan-kawan saya dalam bidang sale ni yang tak pandai cakap. Dan ada juga yang berminat nak terjun dalam dunia sale ni, dia jadi tak berani terjun tu sebab apa? Katanya tak pandai cakap. Lagi sekali tuan-tuan dan puan, sales ni dia bukan sebab pandai bercakap. Dia yang penting nak. Kami ada sahabat yang boleh jual produk harga dia sampai 6K. Dia tak pandai cakap tuan-tuan dan puan. Bila dia bercakap tu, kita, Masya Allah, dia bukan potensi dia untuk bercakap. Okay? Tapi Allah gunakan potensi dia kat lain. Kat mana? Kejujuran dia, keinginan dia. Dia kuat pada dia nak sell, dia tahu apa yang dia buat, dia tahu apa yang dia nak capai, dia buat, maka dia dapat. Lagi sekali, sell bukan hanya untuk orang yang pandai cakap. Pandai cakap itu adalah bonus. Okay? Jadi, silent. Bila sebut tentang silent ni, orang sell sebenarnya dia tak payah banyak cakap pun. Dia cakap sikit je. Bagi dia punya pelanggan tu yang bercakap. Dia relate dengan library tadi tu. Kita ada point sikit-sikit, kita triggerkan, bagi pelanggan yang bercakap, kita silent, kita senyap. Dalam pada kita senyap tu, kita nak menjadi pendengar yang baik. Dan menjadi pendengar yang baik ni, dia ada ilmunya. Kalau nak buka pula ilmu pasal mendengar ni, 3 hari 3 malam pula lah. Okay? Kita ni dia ada ilmu dia. Saya bagi tips sikit lah. Ilmu mendengar ni adalah kita nak sedar waktu itu kita sedang mendengar. Okay? Mendengar tu jangan sampai kita memberi maksud terhadap perkataan orang. Kita sentiasa tak tahu perkataan orang tu maksudnya apa. So kita akan selalu bertanya. Bila kita bertanya, kita diam tunggu jawapan. Bila orang bercerita tu, masa itu kita akan jumpa apa dia punya want, apa dia punya needs.
So bila kita jumpa needs orang, kita boleh kita boleh suitkan dengan kita punya value produk kita, dengan kita punya value produk kita tu. Okay. Sebab tu perlunya siren. Notice atau tidak tuan-tuan dan puan, kereta polis, kereta bomba, apa-apa lah yang ada siren tu, bila dia akan bunyi? Hanya pada waktu-waktu tertentu sahaja. Dalam erti kata lain, seorang sales warrior dia hanya bercakap pada waktu yang perlu dia bercakap je. Bukan all the time tu dia kena bercakap. Okay? Dia banyak diam dan banyak mendengar. Sebenarnya tuan-tuan dan puan, bila kita banyak mendengar, ia lebih mudah untuk kita nak closing. Sangat banyaklah pengalaman-pengalaman kami, alhamdulillah, syukur nikmat Tuhan. Atas pengalaman-pengalaman kami juga, hanya dengan mendengar kita berjaya jual produk yang beribu-ribu. Hanya dengan mendengar je. Hanya dengan mendengar sahaja. Lagi sekali tuan-tuan dan puan nak kena ingat, ada waktu kita perlu diam. Banyak waktu kita perlu diam. Ada waktu kita perlu bercakap. Okay? Kita nak menyampaikan message kita, produk kita, value kita. Sama ada value diri sendiri ataupun value kita punya produk. Dan seterusnya adalah stamina. Tuan-tuan. Sekejap, Syawal. Ya. Kalau macam siren tu kan, kalau kita tengok ambulans, dia pasang siren tu taklah all the time pasang siren kan. Dia pasang siren bila perlu je, betul? Dekat dengan bomba, dengan polis. So kalau macam Cik Puan Lina kita bagi tahu siren untuk ambil attention. Yes, betul? Yes, betul. Setuju. Supaya nak berkata hello macam apa ni? Surat khabar lama. Macam itulah lebih kurang. Kan? Kita siren lah kat situ kan. Okay. Bila Cik Puan Lina sebut pasal siren untuk dapatkan attention tu, saya teringat zaman-zaman saya jual ikan dulu zaman saya sekolah. Saya panggil je lah, akak apa ni, kita panggil macam dah ingat. Mana datang, ikan nak habis dah. Ramai yang datang. Tapi ikan nak habis tu kat atas tu yang nak habis, tapi dah habis atas tu kita lagi dalam tong. Rupanya bila saya belajar, ketika tu saya create agency. Jadi saya terimbau kenangan. Okey, baik. Test yang seterusnya dari topik Isyak tadi tuan-tuan dan puan, sorry ya. Okey. Test yang seterusnya adalah stamina. Tuan-tuan dan puan, dunia hari ini kita berdepan dengan cabaran yang luar biasa lah. Sangat cabaran yang luar biasa ya. Dan cabaran itu datang depan, belakang, kiri, kanan. Dan yang dekat sini saya nak sentuh tentang pemakanan, tentang lifestyle kita. Tuan-tuan, kita ni hari-hari makan yang macam-macam. Makan macam-macam benda lah masuk dalam badan. Lepas tu kita sibuk sana, sibuk sini. Tuan-tuan dan puan, seorang sales warrior nak kena ingat, tubuh badan kita nak pakai lama. Jadi lifestyle tu nak kena jaga, pemakanan nak kena jaga, stamina nak kena jaga. Kenapa? Contoh orang sales nak buat call, takkan kita nafas tak cukup, tenaga tak ada, nak buat call tercungap-cungap. Macam manalah klien nak faham, macam manalah klien nak soul dengan apa yang kita sampaikan. Jadi stamina adalah satu perkara yang sangat-sangat penting untuk seorang sales warrior jaga dan konsistenkan. Gitu. So itulah dia SALES. Yang S yang terakhir adalah silence, siren dan stamina. Maka saya menyeru tuan-tuan dan puan, mari kita, jika tuan-tuan dan puan adalah orang-orang yang memang menjaga kesihatan badan, alhamdulillah, jaga pemakanan, alhamdulillah. Dan bagi kalau kita bisa kata ada dalam kalangan kita yang masih belum, maka waktu ni lah kita nak kena fikirkan. Okey, selama ni apa yang kita makan? Selama ni apa yang kita buat untuk pastikan fizikal kita sihat, untuk pastikan stamina kita okey. Jadi bila kita sentiasa bertenaga lah bila jumpa klien. Jangankan klien, jumpa dalam tubuh kita sentiasa semangat. So stamina ni dia terkait dengan semangat. So orang sale memang nak kena semangat. Tak semangat macam mana? Macam mana kita dah buat sale? Ingat tuan-tuan dan puan, semangat ni dia adalah satu perkara yang berjangkit. Bila kita tak semangat, orang tengok kita pun tak semangat. Dan bila kita semangat, orang yang tak semangat pun jadi semangat. Itu. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan, macam mana? Dapat sesuatu ke? Banyak. Boleh komen? Boleh share sikit dekat chat. Siapa yang dapat sesuatu, sila komen. Nak lagi. Ya betul Cik Puan Lina. Terima kasih Kak Raja. Terima kasih Tuan Hazrul. Terima kasih Syahidatul. Terima kasih Cik Puan Sazila. Tak lagi.
So orang kata apa, Cik Puan Lina kata stamina create aura. Setuju? Okay. So, hari ni bila kita buat sales, kita nak ada stamina yang kuat. Kita nak transfer energi kita nak ada sentiasa dalam semangat yang tinggi. Okay. Kalau kita rasa kita punya sales kita menurun kepada business owner, check balik semula. Check. Selain daripada ada beberapa perkara yang lain kita nak check, antara salah satu yang kita nak check adalah kita check stamina kita. Check stamina kita, adakah sekarang ni kita rasa kita ni sangat exhausted. Kita rasa macam, ya Allah, terdetik di dalam hati tu, ya Allah penatnya, maka pergilah gendam kaki ke, pergilah jumpa Kak Raja bidan urut, okay, ataupun pergi belasah satu botol vitamin. Jangan tuan-puan, okay. Energi nak kena tinggi, stamina nak kena tinggi. Sebab apa? Dalam indirectly dia akan tarik kita punya aura-aura kita yang lain tu. Bersemangat wajar, betul Cik Puan Sazila. Cik Puan Lina kata pergi holiday. Pergi holiday Itu boleh terpulang pada masing-masing punya pilihan lah kot. Boleh Cik Puan Lina. Bagus, pergi holiday adalah antara salah satu. Sebenarnya saya saja je sebab saya tengah punya situasi saya. Sempat ke nak pergi holiday? Ambil kerja tu saya pergi holiday. Ada jejak tanah aku Sheila macam mana? Jejak tanah. Okay, ni jalan kat Tangin ni. Emosi kena stabil. Betul. So katakanlah waktu tu kalau orang perempuan ni dia ada yang bulan-bulan, dalam satu bulan tu dia ada yang hari tak berapa nak stabil. Okay. Cepat-cepat adjust timing yang tak stabil tu. Kalau zaman dulu-dulu kan dia ambil masa kan, Syawal kan dia macam kononnya kalau dia marah tu satu hari tak kisahlah, satu hari tu bergelap duduk kat dalam rumah, tak jumpa orang kan. Tuan-puan, sekiranya tuan-puan dah mula melibatkan diri di dalam bisnes ataupun di dalam dunia nak jadi pendekar kan, nak jadi pendekar dalam dunia sales kan, tak kisah you all ni business owner ke apa kan, kita nak adjust diri kita. Kalau dulu kita bergelap satu hari, seminggu, selalu fikir, ruginya aku bergelap, duduk dalam gelap ni dunia kegelapan, rasa macam mahal rezeki macam gini ni. Takutnya mahal rezeki. Cepat-cepat keluar daripada kegelapan tu. Buka langsir, buka tingkap, hidup udara luar. Okay, normal. Kita ada up and down, kita punya emosi, itu normal. Cepat-cepat buka tingkap, udara luar, kalau perlu keluar, pergi taman ke apa, pergi. Okay. Waktu PKP aku tak boleh pergi. Depan rumah, polis tak tangkap. Kan? Sekarang pun dah boleh exercise, dah boleh pergi taman, ikut SOP lah. Kan? Coach, sekarang dah pakai mask lah coach, tak boleh hidu. Buka sikit, pergi kat tepi pokok tu hidu je. Kalau perokok-perokok tegar kita boleh aja, tak payah pakai mask, set rokok kan. Tiba-tiba suruh hidu dekat pokok tak boleh kan. Macam panas sikit kan. Itulah saya nampak Kak Rijat, Kak Raja bagi tahu emosi kena stabil. Ya, saya Kushila, saya pernah buat uji kaji pada diri yang mana bulan tu memang saya tak buat langsung kita tak beriadah, tak senaman langsung. Memang emosi cepat down. Tapi apabila kita naik jaga balik stamina, kita panggil jaga stamina balik, riadah dan sebagainya, memang dia bantu untuk jiwa kita tu stabil. Dan tuan-tuan dan perempuan, saya share juga tentang emotion. Ketika kita tengah emosi, walaupun kita tak jumpa klien dalam keadaan fizikal, kita berurusan secara online, percayalah klien kita boleh sampai emosi itu. Walaupun kita tengah sedih ataupun kita tengah marah lah, katalah kita tengah marah, klien tangkap. Kita nak respon baik-baik sebenarnya, tapi kita semua tu tengah marah. So dia boleh sampai dekat orang tu. Orang yang baca tu dia boleh sampai tau. Dia kan soal rasa, dia kena lalui bukan rasa. Saya yakin tuan-tuan dan puan pernah lalui pengalaman ni, lebih business owner mesti dah pernah lalui pengalaman ni. Jadi sebab tu bila datang emosi memang nak kena urus diri, dan juga silalah jaga stamina untuk apa? Untuk kendali emosi juga. Supaya bila kita berurusan dengan klien dan sebagainya, momentum ataupun aura negatif tu tak sampai dekat orang lah. Yang sampai adalah benda-benda yang positif, benda-benda yang ceria yang orang pun suka. Macam Cik Fang Faiza kata, Tuan Faiza,
macam Tuan Faizal kata, jiwa kena muda, dia kata kan. Betul. Kan? Kita always young. Okay. Betul. Siapa sangka saya, orang ingat saya budak baru mumayyiz, muka macam ni. Anak 4 orang dah. Okay. Kalau macam apa, kalau macam Cik Puan Fadila Ismail kata, semangat kena kuat. Betul, semangat kena kuat kan. Ni orang-orang dalam bidang spa, dia kata jiwa kena selalu berhubung dengan alam, baru emosi betul. Okey. Dia kena dengan saya punya konteks pula, dia lain. Dia tak boleh nak berapa dengan alam dalam tak sempat saya nak turun padang berjumpa dengan pokok, tak sempat. Say hi pokok macam itunya. Dalam pasu yang hujan yang tolong siramkan saya punya pokok. Okay. Apa-apa pun, walau macam mana cara sekalipun kita menjaga stamina, walau macam mana cara pun kita menjaga kita punya emosi dan juga stamina kita, masing-masing ada cara masing-masing, yang penting nak jaga kan. Pergilah urut, pergilah bekam. Kau rasa nak jerit, nak naik kat atas bangunan nak jerit, that's your style. Jeritlah, jangan orang kata gila dah kan. Rasa nak jerit tapi takut orang kata gila, gali tanah, jerit. Okay. Nanti tanah kata woi katanya kan. So buatlah apa saja, yang penting kita nak kekalkan momentum kita. Kalau macam Syawal tadi, dia kena bersukan. Okay. Bersukanlah kan, tak ada siapa marah. Tak ada siapa yang polis tak tangkap lah kan. Jadi buatlah ikut cara kita masing-masing. Ada orang macam ikut, okay macam ni caranya kita nak ukur. Kalau kita dalam keadaan kita sebagai orang yang membuat sales, tak kisahlah kita business owner ke kita buat sales, dalam keadaan kita di challenge, dalam keadaan kita rasa macam what's this, okay, tambah lama-lama lah dekat dalam situasi yang tak best ni, apa yang kita nak kena buat, kita selalu tanya kat diri kita, apa kalau aku buat sesuatu ni, dia akan bagi aku rasa macam balik tu otak tu berjalan pum pam dia nak buat ni. Dia rasa semangat, dia rasa macam tak boleh pula ni, dia rasa nak terbang. Buat benda tu. Macam saya dapat trace, saya kena jumpa orang. Saya adalah orang people person. Saya kena jumpa orang, saya kena ngopi-ngopi, ngeteh-ngeteh. Tak nak lah. Saya kena Starbucks lah dengan kawan. Okay. Macam dia just borak. Sometimes sama dengan kawan ni, dia macam kadang-kadang ada idea. Kau tak ada macam ni kadang-kadang saya tak bercakap pun. Saya je nak jumpa je. Kita nak dapatkan view yang berbeza daripada view yang biasa kita lalui. Okay. Bagi sesiapa yang ada buat bisnes suami isteri, sekali-sekala me time kan diri anda. Me time mungkin kita punya style bukan jumpa kawan. Mungkin style kita adalah pergi window shopping. Pergi rasa nak pergi beli benda mahal. Tak salah, kumpul duit lah. Kan? Itu adalah salah satu cara untuk kita jaga stamina. Tuan Hazrul. Masya Allah. Alhamdulillah. Yes, solat maghrib berjemaah di masjid, dengar tazkirah maghrib dan sambung dengan solat isyak berjemaah. Memang waktu yang paling menenangkan setelah penat seharian bekerja. Alhamdulillah. Okay. Ada orang caranya begitu. Ada orang caranya tahajud adalah antara salah satu nak upkan stamina. Even Syawal tolong betulkan saya ataupun ustaz-ustaz lain yang kat dalam ni. Kalau tak silap saya dahulu, zaman Rasulullah dulu mandinya pukul 3 pagi kalau tak silap saya lah. Okay, saya rasa Kak Raja take note kot benda tu. Sebab orang urut ni dia terror sikit benda-benda ni. Jadi pukul 3 pagi adalah antara situasi yang sangat segar untuk kita mandi contohnya. Ada orang dia akan ambil momen tu. So terpulanglah sendiri punya style. So tuan-tuan dan puan-puan, moga perkongsian kita untuk menjadi pendekar untuk di dalam dunia jualan kita ni dah masuk Syaban dah. Ya ke? Rejab lagi. Okay? Kita dah Syaban dah kusilah. Syaban dah. Okay, kita dah Syaban. Kita dah Syaban. Kita sikit lagi nak masuk Ramadan. Bulan yang kita nantikan. Doakan kita sempatlah untuk dapat sampai ke Ramadan tahun ni. So kita dah nak kena start equipkan sebagai business owner, sebagai sales team. Okay, nak kena start equipkan, kita dah nak kena start lengkapkan diri kita
This is the time. Ada orang timing yang macam ni bukan waktu dia membuat jualan. Apa yang kita nak buat kalau timing ni bukan waktu kita nak buat jualan. Sebab contohnya geng-geng trainer. Geng-geng trainer kadang-kadang bulan puasa bukan waktu orang banyak buat training. Kan? Jadi apa nak kena buat? Waktu ni kita polish lah. Kalau kita ada side income yang lain, buatlah side income yang lain. So kita upgrade lah diri. Buatlah apa yang boleh kita orang kata apa R&D. Buat R&D. Okay. Next supaya buka je, habis je kita punya tempoh untuk kita tidak bertraining tu, maka boleh dah start, dah boleh buat sesuatu dah. Apa next? So waktu tu lah kita mula berkempen, kita dah mula untuk buat main soft sell, main awareness. Okay. Kalau macam geng-geng spa, I'm not so sure adakah bulan puasa banyak salesnya waktu servis spa. Kalau tak banyak, sebab kadang-kadang orang rasa macam mandi-mandian memang tak lah. Okay, urutan it depends. Kadang-kadang hari siang orang dah sibuk, malam dia nak kita raweh. Jadi mungkin ada kekangan di situ untuk berurut mungkin. Go for produk lah. Kan, this is the time untuk kita jadi sales warrior untuk produk kita. Contoh Abang Kuku. This is the time memang dah kena buat kempen untuk orang bangun sahur dah tak payah berlari-lagi pergi masak air. Kan? Touch lah. Itulah pentingnya library tadi. Library tu dah start mencari apa needs, apa isu, apa masalah utama geng-geng target-target market kita. Waktu ni adalah sangat penting, waktu mak-mak yang ada anak kecil, waktu yang mak-mak lah senang cerita untuk memiliki water filter. Sebab nanti kan sibuk nak masak air, lepas tu kan tiba-tiba nak panaskan nasi, lepas tu kan tiba-tiba cerit pula rosak kan. So ada water filter kan senang. Ceritalah, cocok je air panas, berbuka tak sempat, rasa macam ada macam ragu-ragu nak beli ais waktu-waktu zaman sekarang ni. Takut sakit perut ke apa. This is the time. Buatlah ais sejuk. Terus dia direct ais sejuk. Tak payah nak ais. Kan? So, itulah yang kita betul-betul nak kena mulakan kita punya dah start segala-galanya. Dah start nak pasak kat diri kita karakter seorang sales warrior. Okay, dia ada banyak karakter. Ini sebahagiannya. Tuan Hazrul pesan, kita nak ingat Nisfu Syakban hari Ahad malam. Terima kasih Tuan Hazrul, terima kasih atas peringatan, terima kasih. Okay. Saya Coach Sheila, saya nak tambah sikit lagi Coach Sheila sebab dia cerita pasal karakter kan. Coach Sheila ada cakap apa tu? Tak. Okey. Tuan-tuan dan perempuan, ini saya belajar juga daripada saya punya leader-leader juga, antara Coach Sheila dan Coach Jul. So, kita bagi tuan-tuan dan perempuan yang ada team, nak menjaga tim ni saya faham. Dia bukan kerja mudah. Dia bukan kerja mudah. Jadi ada orang kepala dia macam ni, ada orang kepala dia macam ni, ada orang mood dia macam ni, ada orang mood dia macam ni. Bila kita datang ke premis kita, ada orang kadang-kadang ada orang yang dia datang dengan bawa mood yang positif. Ada orang yang datang dengan membawa mood yang moody. Kita dah tahulah masing-masing ada masalah cerita masing-masing kan, ada cerita masing-masing. So ada orang yang datang dengan bawa mood yang berbeza-beza. Jadi tuan-tuan dan perempuan, sebab kita nak make sure kita punya momentum ni mesti nak selalu di tahap yang maksimum kan. So apa yang kami selalu buat, kami selalu buat, kita namakan ikan tansi. Ikan tansi yang mana bila datang office kita akan duduk diri ramai-ramai, meeting sekejap, dan kita akan ucapkan pada hari itu apa kita nak jadi. Dan ucapan itu adalah ucapan yang memang kita nak jadi dan bukan buat-buat. Contoh hari ni kita kumpul, lepas tu masing-masing akan pilih lah hari ni aku nak jadi apa. 3 perkara positif yang kita nak jadi. Contoh hari ni saya nak jadi semangat, positif dan juga profesional. Contoh. Tapi dengan menghadirkan mood tersebut. So yang lain pun akan sahut. Yes. Lepas tu bagi orang lain pula. Okey. Benda ni insya-Allah dia membantu tim kita tuan-tuan dan puan untuk
meningkatkan momentum kepada tahap yang paling maksimum. Katakanlah orang tu punya mood memang tengah down, at least dia naik sikit pun tak apalah, at least naik. So benda tu boleh membantu tim kita lah, supaya kita nak memastikan kita punya premis kat mana saja kita beroperasi sentiasa dalam keadaan aura yang positif, yang ceria, yang best, yang boom, yang gempak gitu. Baik. Okay. Alhamdulillah, betul. So jam pun dah menunjukkan 11 suku. Sebelum Kushila menamatkan, saya nak share, tuan-tuan dan puan. Lagi tak tamat. Belum. Tamat lagi? Oh, ya kan Kushila nak tamatkan? Okey, bagus. Okay. Nak share, silakan. Syawal share dulu. Apa tu? Ada benda nak share? Saya nak, tak dengar. Syawal nak cakap apa? Oh, saya nak cakap ada orang tanya saya hari tu pasal kita punya event. Jadi sementara saya teringatlah tuan-tuan dan puan, ataupun Kushila nak sambung share dulu, silakan dulu. Nanti saya masuk. Saya just nak berkongsi saja bagi sesiapa yang nak tambah baik lagi, siapa yang minggu lepas dah masuk dah tahu dah ni, kita nak share pasal next program kita adalah program Facebook. Okay, yang kita akan buat bila Wal? 17 April. 17 April. Ini yang saya nak share ni, Coach Sheila. Minta maaf saya celah. Boleh. Ada orang tanya, Coach macam mana nak daftar? Ya Allah Kak, mesti tak tengok kita punya live minggu lepas kan. Kita dah bagi tahu program akan start 17 April. Pendaftaran kita akan buka 1 April Kak. Jadi memang tak boleh daftar. Tak sabar Kak Mak. Daftar sekarang lagi. Okay, so program Facebook ni saya dengan Coach Syijul, okay, kita akan share pasal FB Marketing Diagnose. Macam mana kita nak diagnosekan kita punya, apakah FB ni memang 100% Facebook tuan-puan. So kita nak kena diagnose dulu apa FB Marketing yang kita dah buat. Okay, so rata-rata kan hari tu yang bila kami diagnose, yang masa program sebelum ni kita dah run beberapa program. Bila kita buat tu, semua dah menggigil dah. Ada banyak rupanya yang dia tak settle lagi. Okay. Kemudian kita akan buat pula tentang FB Customer Journey. FB Customer Journey ni apa? Selama ni kita kenal siapa target market kita. Okay. Saya nak tanya tuan-puan pernah check ke di setiap journey kita punya customer tu daripada mula kita nak dapatkan sampai dia membeli dengan kita dan selepas beli dengan kita, apa yang perlu kita buat? Kita kena buat awareness ke, ataupun bila kita check kan, semuanya hard sell je kita buat. Semuanya kita menjual je, kongsi langsung tak ada. So dekat bahagian ini kita akan bercerita tentang FB Customer Journey. Kita cerita pasal Facebook saja yang related dengan platform Facebook. Lepas tu kita akan buat Facebook Marketing Campaign. This is the right time. Waktu 17 April tu kita dah nak start buat FB Marketing Campaign untuk Ramadan tuan-puan, untuk Syawal tuan-puan. Walaupun kat sini ada kos Syawal, bukan kita buat campaign untuk kos Syawal, tetapi kita buat campaign untuk bulan Syawal. Dia payah sikit lah kalau nama sama ni. Kemudian kami akan berkongsi lagi tentang FB Ads Funnel. Dalam ads itu kita akan kongsikan tentang Ads Manager. So tuan-puan wajib nak kena ada laptop waktu ni. Dan daripada ads funnel tu kita akan kongsikan apakah ads strategi yang patut do and don'ts, apa yang kebanyakan kalau orang buat macam ni apa yang dia jadi. Okay, apa yang penting dicadangkan macam ni. Okay, so tuan-puan attend ini, okay, ceng, dia akan dapat khas untuk yang daftar dalam tempoh 4 jam. Pendaftaran hanya dibuka dalam tempoh 4 jam je tuan-puan Dia akan dapat bonus yang pertama, script copywriting Evo bernilai RM40. Lepas tu dapat lagi video tutorial cara buat copywriting berimpact yang bernilai RM100. Lepas tu dapat lagi video tutorial strategi FB Live. Macam mana nak buat FB Live, nilainya RM99. Dapat lagi, ya Allah, video tutorial teknik hasil video marketing impact kurang dari 7 minit. Banyaknya dapat. Ya, dapat lagi unlimited rakaman seminar Facebook.
Anda bukan dapat rakaman seminar Facebook yang yang anda hadir, anda dapat tengok seminar Facebook yang before tu. Tengoklah sampai muntah. Okay, tak buat juga siap. Garang kan Coach Sheila memang garang. Ni kalau kita jual kat luar harga dia 199 tapi tuan-puan boleh access unlimited. Kemudian kita akan bagi online group support selama 30 hari. Okay. Berapa semua ni? Nilainya ikutkan, kalau ikut ke semua bonus ni ikutkan harga dia 597 je. 597 tapi tuan-puan nak dapat percuma hanya dalam tempoh kalau daftar 4 jam. Untuk 30 orang yang pertama dia akan dapat yang ni. Dapat lagi. Yang mana itu yang paling rare tu. Daftar ni dia dapat teknik setting FB menggunakan smartphone. Macam mana? Sebab kan biasa orang dengar pasal boost post button. Kali ni kita tak ajar pasal boost post button. Okay, sebab ramai tok guru di luar sana kita setuju tentang boost post button tu adalah antara kita punya last strategi kita kalau kita nak pakai pun. Untuk kita buat ads. So ini kita punya test semua ni. Okay. So program bila? 17 April 9.30 pagi hingga 4.30 petang. Okay. Kalau ikutkan total lah program beserta dengan kita punya bonus yang dapat nilainya 1,196. Tapi anda nak tunggu, tuan-puan nak tunggu pada 1 April ni daripada pukul 10 pagi sampai 2 petang je. Okay, harganya RM97. Selepas 2 petang dia dah jadi RM127. Okay, lepas tu dah habis kuota untuk 127 ni, kita akan naik kepada 147. Siapa yang datang walk in 599, silakan. Digalakkan jugalah kalau nak walk in. Digalakkan. So nak tunggu untuk 1 April nanti daripada pukul 10 pagi hingga 2 petang saja pendaftaran dibuka untuk amount RM97 ini. Macam mana nak dapatkan link ini? Nanti tuan-puan yang mana dapat Zoom link hari ini, tanya balik semula dengan orang yang menghantar tuan-puan link Zoom ni. Alright. Okay, on lock. Tarik. Lock harga. Boleh Tuan Sazali. Saya lockkan dulu. Tapi 1 April tu pukul 10 pagi dah standby dengan handphone ataupun laptop. Cepat-cepat klik. Okay, dia buka. Dah minta tu je. Dah minta jangan kejar kami rapat-rapat macam ada beberapa orang kejar rapat-rapat sebab nak daftar kan. Memang tak ada daftar sekarang. Memang tak ada daftar. Minta sabar sikit je lagi. 6 hari lagi. So macam Puan Hajah Siti Rozia kata, tolonglah ingatkan katanya. Okay. Siapa yang perlu kan kena ingatkan. Alright. So, Hajah Siti Rozia dari apa ni? Grup mana ya? Dapat link ni ya? Dapat link Zoom. Dari mana? Tak apa. Kalau macam tu tak apa, nanti adalah yang akan mengingatkan nanti tu. Yang mengingatkan. Saya nak jadi orang yang berjaya dalam bisnes, Cik Puan Fadilah kata. Saya syayuk Cik Puan Fadilah. Berjaya itu, orang kata apa, berjaya itu luas maksudnya. So ada maksud yang tersendiri pada orang lain. Ada orang dia berjaya, dia dapat bantu seorang pun dia consider berjaya. Okay, dia dapat jual RM10 dia consider berjaya. So letakkanlah hard target but achievable. Okay, buatlah sehabis yang mungkin, smile lah selalu. Okay, kita nak jadi orang insan yang sporting. Sporting ini bermaksud kita fleksibel dengan kita punya dengan kita punya pelanggan kita. Alah, saya ni rasa macam nak cari-cari. Okey. Kalau macam tu, nanti kita tengok macam mana. Saya tanya saya punya management dulu. Kita macam, tak boleh. Saya kata tak boleh. Macam itu. Lepas macam, dah, faham bahasa ke? Okey, saya pantang betul kalau macam itu. Kemudian, A yang kedua adalah ask, not assume. Stop assuming. Sentiasa kita bertanya untuk pastikan dapatkan clarity, dapatkan kejelasan dengan situasi kita punya pelanggan. L yang seterusnya adalah love. Saya ingat love lah. Library and love. Library and love.
kita nak kena power dengan product knowledge kita nak kena power juga dengan updated situation yang berlaku kat keliling kita. Okay, dan juga sentiasalah memberi kasih sayang, sentiasalah memaafkan, insya-Allah kepercayaan itu akan datang. Betul Betul. Okay. Yang seterusnya adalah jaga emosi. Kita setiap kali kita bercakap nak ada ekspresi yang semangat, yang seronok. Tengok muka saya. Ada ekspresi. Macam tu. Barulah seronok cakap kita. Macam itulah. Kalau kata coach, come on lah coach. Nak type je kod, reply WhatsApp. Takkan nak muka macam tu. Come on lah, kena lah. Sampai. Kena explore. Betul. Serius lah kak. Ish, macam tu. Lantak lah orang nak kata kita gila pun kan. Yelah kak, come on lah kakak. Macam tu. Padahal kita tak cakap pun kat mulut kat dia, kita type je. Sampai orang tu akan rasa semangat kita. Kemudian S yang terakhir adalah silent and stamina. Dan stamina. Keep silent, menjadi pendengar yang terbaik supaya kita dapat kumpul info kita punya klien-klien kita, okay? Supaya kita boleh guna pakai balik semula apakah input-input yang disebut oleh kita punya pelanggan kita. Kemudian kita nak menjadi orang yang bising apabila perlu seperti binik siren. Betul? Syawal? Betul. Nak jaga stamina supaya kita kekal sentiasa bersemangat bila kita buat jualan. Okay? Puan Haja Siti kata dia dari grup Syawal. Daripada grup Syawal. Okay. Nanti kita remind Puan Siti ajar. Tuan Faizah pun saya tak tahu dia daripada grup mana. Okay. So Tuan Faizah boleh juga nanti kita ada announce juga nanti dekat dalam kita punya FB page juga. Tapi bagi sesiapa yang nak dapat close contact boleh melalui FB grup-grup yang tuan-puan bersama itu yang dapat link Zoom ni lebih baik. Okay. So alhamdulillah hari ni minggu ke berapa? Minggu ke-7 kita minggu ke-6, minggu ke-7 kita ni kita ke udara Sheila. Kan mula dulu integrated marketing. Lepas tu buat database. Marketing canvas dulu. Marketing canvas. Ya betul. Betul, marketing canvas. Database. Betul. Lepas tu WhatsApp business. Betul. Lepas tu personal branding. Betul. Yang ke-6 lah. Yang ke-6. Minggu ke-6 alhamdulillah. Okay, tahun depan pula terus ya. Jauh betul. Minggu depan di waktu yang sama Evoin pukul 9 malam. Kita nak cerita pasal apa pula Wan? Nanti kita announce kat dalam mungkin insya-Allah tentang creative content insya-Allah. Tak janji insya-Allah tau. Creative content apa Coach Sheila? Termasuk YouTube, termasuk semua ke? Atau ada certain sahaja? Okay, besar juga tu, creative content tu. Creative content tu besar. Satu hari juga tu. Tak adalah, kita bagi je kan. Kalau nak ni kena creative content lah. Mana-mana untuk guru creative content tu kan. So kita sharing. Saya rasa creative content tu general. Creative content yang boleh diguna pakai di dalam kita punya sharing di platform-platform online especially. Lebihnya kepada social media. Social media contohnya FB, IG, TikTok. Kan sekarang dah banyak dah sifat-sifat TikTok. TikTok ads dah boleh buat dah. Tak lama lagi insya-Allah coming soon boleh masuk Twitter pula. Okay. So dah kena explore sikit-sikit dah. So Abang Kuku bila nak buat video TikTok kan dah kena serius lah coach. Kan sudah boleh kena berjinak-jinak dah. Okey tuan-puan, terima kasih banyak. Syawal ada lagi? Ada, saya dah ucap terima kasih juga tuan-tuan dan puan yang sudi bersama kami selama 6 minggu ni juga dan juga yang mungkin baru masuk. Terima kasih banyak-banyak sudi bersama kami dan kami doakan tuan-tuan dan puan berjaya mengamalkan karakter sebagai seorang sales warrior dan juga kami doakan sungguh-sungguh ya Allah semoga Allah permudahkan semua urusan bisnes tuan-tuan dan puan dapat dikembangkan, dapat sustain, dapat dibangun, dikembangkan, tambah lagi tim, beri peluang lagi pekerjaan kepada orang di luar sana. Semoga semuanya maju jaya insya-Allah. Amin.
Okay. Sebelum saya nak akhiri, boleh saya dapatkan jeritan anda di chat ataupun di di komen di dalam kita punya FB page. Boleh. Adakah anda dapat sesuatu? Sekiranya anda dapat sesuatu, jeritkan value. iPad. Lain je. Lain orang yang jerit. Lain orang yang jerit. Thank you. Alhamdulillah. Thank you. Wow. Wow. Alhamdulillah. iPad nak iPad. Alright, alhamdulillah, alhamdulillah. iPad. Sikit je. Nak iPad. Itulah dia apabila ibu berkerjaya waktu malam. iPad. Okey, kongsi-kongsikan. Okey. Nak Kita jumpa lagi insya-Allah di masa akan datang yang Ibu nak. Tak apa saya. Okey, tuan-tuan dan puan, kita jumpa lagi insya-Allah masa akan datang. yang baik datang daripada Allah, yang perlu diperbaiki lagi datang daripada kami sendiri. Okey. Amin, amin. InsyaAllah kita jumpa, ada umur, ada rezeki, kita jumpa minggu depan hari Rabu di Evoing Talk Show. Waktu yang sama pukul 9 malam. Terima kasih. Assalamualaikum semua. InsyaAllah. Okey, bye-bye. Bye Syawal, bye Alia, bye Syahid. InsyaAllah. Bye semua. Assalamualaikum. Alamak.